Orang tanya, Tok, kenapa umat Islam hari ini lemah? Tok jawab, bukan sebab kita kurang masjid, bukan sebab kita kurang ustaz, bukan sebab kita kurang ceramah, tapi sebab kita terlebih mulut. Kita terlalu pandai mencipta agama baru, agama yang nama dia label. Syiah kafir, Wahabi sesat, mazhab itu palsu, mazhab ini munafik, haji kau tak sah, solat kau tak diterima. Kita tak sedar, hadis 73 pecahan itu bukan sekadar cerita mazhab, tapi cerita penyakit. Penyakit manusia yang suka memecah, suka merasa suci dan suka menjadikan Tuhan sebagai alat propaganda. 73 pecahan itu bukan angka untuk kita pilih puak mana nak dibenci, tapi amaran bahawa umat ini akan rosak bukan sebab musuh kuat, tapi sebab kita sendiri suka pecah kepala sesama sendiri. Dan bila kita pecah, lahirlah hadis yang kedua. Hadis Nabi, umat Islam nanti ramai, tapi macam buih di lautan. Ramai, tapi ringan. Ramai, tapi tiada harga. Ramai, tapi bila musuh pijak, kita tak mampu menggigit. Kenapa? Sebab buih nampak banyak, tapi kosong. Dan bila umat jadi buih, kita mula hilang akal. Kita mula hilang strategi. Kita mula hilang kefahaman bahawa dunia ini bukan bergerak dengan ceramah, tapi bergerak dengan kuasa. Dan aku nak sebut satu hadis yang orang suka jadikan alasan untuk benci satu bangsa. Hadis Isfahan. Orang baca hadis Isfahan, terus mereka jerit, "Lantak Iran, Syiah, biarkan jatuh." Sedangkan hadis itu bukan arahan untuk kita tepuk tangan melihat benteng runtuh. Hadis itu bukan tiket untuk kita bergembira melihat satu wilayah Islam hancur. Kerana Isfahan itu bukan sekadar kota. Isfahan itu pintu. Dan bila pintu itu terbuka, kau fikir siapa yang masuk? Hari ini kita suka cakap, biarlah mereka, bukan urusan kita. Itulah ayat yang sama yang umat Islam pernah cakap bila Uthmaniyah jatuh. Bila Uthmaniyah digulingkan, bukan Yahudi yang mula-mula masuk, tapi umat sendiri yang buka pintu. Dan selepas itu, Palestin jadi apa? Kita tengok hari ini Palestin berdarah, tapi kita lupa sejarah berdarah itu bermula bila benteng besar umat jatuh. Jadi aku tanya, kalau Iran jatuh, kalau wilayah itu jatuh, kalau Isfahan jadi kosong, kau yakin musuh tak akan masuk? Kau yakin naratif hadis tak akan bergerak ke hadapan? Kau yakin kita tak sedang percepatkan sesuatu tanpa sedar? Dan ini membawa kita kepada hadis yang orang suka buat lawak. Hadis kebuluran. Hadis Nabi tentang zaman gelap, harga makanan melambung, manusia berebut roti dan dunia masuk fasa sempit. Orang hari ni baca hadis kebuluran, mereka kata, alah, itu kemarau. Tok nak tanya, kau fikir kebuluran zaman moden datang sebab hujan tak turun? Tidak. Kebuluran zaman moden datang bila laluan makanan ditutup. Hari ni, dunia ada 3 kunci besar. Selat Panama, Selat Melaka, Selat Hormuz. 3 pintu ini bukan pintu masjid, tapi pintu dunia. Siapa pegang pintu ini, dia boleh tahan dunia dari makan. Dan kita sudah lihat sendiri, bila Hormuz terganggu, minyak naik, harga barang naik, inflasi naik, dan roti yang dulu murah, hari ini makin jadi mimpi. Orang kata ini ekonomi. Tok kata ini juga hadis. Bukan kerana kita terlalu percaya teori, tapi kerana kita sedang melihat dunia bergerak tepat seperti yang Nabi sebut, zaman gelap, zaman sempit, zaman manusia mula hilang aman. Dan bila perut lapar, iman jadi murah. Dan itulah sebab Nabi sebut, fitnah akhir zaman, pagi beriman, petang kufur. Orang dulu fikir fitnah itu hanya wanita, harta dan kuasa. Hari ini fitnah itu lebih halus. Hari ini fitnah itu bernama AI.
Dulu untuk menipu orang, kau perlu lidah. Sekarang untuk menipu orang, kau cuma perlu prompt. Muka boleh dicipta, suara boleh ditiru, badan boleh dipalsukan, video boleh direka. Hari ini bukan lagi zaman orang menipu dengan cerita. Hari ini zaman orang menipu dengan bukti palsu. Dan bila dunia masuk fasa ini, kebenaran jadi susah. Fitnah jadi murah, iman jadi rapuh. Dan di tengah kekacauan ini, akan muncul satu lagi fenomena yang Nabi dah sebut, bukan semestinya nama orang, tapi corak manusia. Akan muncul zaman di mana manusia mula mencari penyelamat. Mereka tak cari Nabi, mereka cari idola. Mereka tak cari ulama, mereka cari tokoh. Mereka tak cari Tuhan, mereka cari simbol Tuhan. Dan hari ini, kita melihat bagaimana dunia barat sendiri mengangkat manusia sebagai dekat dengan Jesus. Bukan aku kata, media yang kata. Orang terdekat mereka yang kata. Naratif itu sedang dibina perlahan-lahan bahawa manusia tertentu bukan sekadar presiden, tapi seperti penyelamat. Dan bila manusia mula melihat manusia sebagai Tuhan, di situlah jalan menuju fitnah besar terbuka. Tok bukan menuduh sesiapa. Tok cuma membaca corak. Dan corak itu sangat dekat dengan amaran Nabi. Akan muncul pendusta-pendusta besar. Akan muncul manusia yang dijadikan suci. Akan muncul manusia yang dipuja. Akan muncul manusia yang jadi agama baru tanpa kitab. Dan Tok nak ulang, semua ini bukan bermula dari langit, tapi bermula dari mulut kita. Kita yang sibuk label, kita yang sibuk bergaduh, kita yang sibuk mencari siapa sesat, sampai kita lupa, musuh tak perlu serang. Cukup tunggu umat Islam makan diri sendiri. Dan bila benteng jatuh, bila pintu dibuka, bila perut lapar, bila fitnah berleluasa, maka apa yang Nabi sebut akan bergerak satu demi satu. Jadi Tok pesan, jangan jadi buih. Jangan jadi umat yang ramai tapi kosong. Jangan jadi umat yang kuat di komen tapi lemah di medan. Kerana akhir zaman bukan tentang siapa paling pandai menghukum, tapi siapa paling mampu bertahan dengan iman yang tak boleh dibeli.